Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alwani Zafira dalam 15 minit MMTV, edisi 14 September 2022. Kegiatan penipuan dalam talian semakin berleluasa dengan puluhan ribu mangsa ditipu dengan kerugian ratusan juta ringgit. Mengikut perangkaan polis, sebanyak 14,140 kes penipuan dalam talian membabitkan kerugian 482 juta ringgit direkodkan antara Januari hingga Ogos tahun ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, sepanjang tahun lalu sebanyak 20,701 kes dilaporkan membabitkan kerugian 567 juta ringgit. Untuk tempoh 8 bulan pertama tahun ini, kes pembelian dalam talian mencatatkan jumlah penipuan tertinggi membabitkan 6,449 kes dengan kerugian 89 juta ringgit berbanding 73 juta ringgit tahun lalu. Sebanyak 2,191 kes pinjaman tidak wujud juga direkodkan dengan kerugian 25 juta ringgit sehingga Ogos lalu berbanding 4,784 kes yang membabitkan kerugian 50 juta ringgit pada 2021. Seramai 4,500 penderma organ telah mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera ketika negara berhadapan dengan jumlah penderma organ rendah dan senarai menanti panjang. Berdasarkan maklumat Kementerian Kesihatan KKM, sehingga Isnin lalu terdapat 4,500 telah menyatakan ikrar untuk menderma organ mereka menerusi aplikasi yang diperkenalkan pada awalnya untuk menangani pandemik COVID-19. Secara purata, terdapat kira-kira 700 pengikrar penderma organ baharu sehari sejak ciri baharu diperkenalkan dalam aplikasi itu pada 6 September lalu. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berharap usaha mendapatkan lebih ramai penderma akan terus disebarkan dalam usaha menyelamatkan lebih ramai nyawa. Sebelum ini, Akhbar Kosmo melaporkan seramai 10,423 orang pesakit buah pinggang menjadi golongan yang paling ramai menanti pemindahan organ sehingga Julai lalu. Seorang kaki tangan pejabat tanah dan galian PTG serta dua pengarah syarikat direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung dakwaan menerima rasuah berjumlah RM400,000. Kesemua mereka dikatakan menerima wang daripada seorang pemilik syarikat supaya mendapatkan kelulusan permohonan memiliki tanah kerajaan seluas 2.2 hektar di daerah Kinta. Magistrate Noh Hafizah membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman ketiga-tiga suspek bermula hari ini hingga Selasa depan. Tempoh reman itu dimohon bagi membolehkan siasatan lanjut dibuat ke atas ketiga-tiga suspek mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Terdahulu, kesemua suspek tiba di perkarangan mahkamah menaiki 2 kenderaan berasingan sekitar pukul 10.30 pagi dengan berpakaian lokap SPRM. Seorang wanita dipercayai ejen kosmetik dicolek sekumpulan lelaki bersenjata di hadapan rumahnya di Kampung Semakjal, Wakaf Baru semalam. Dalam kejadian pukul 4.10 petang itu, mangsa yang dikenali sebagai Ros Nazira Muhammad Naim, 36 tahun, disyaki dilarikan 3 lelaki bersenjata dengan menaiki kereta jenis Toyota Vios. Ketua Polis Daerah Tumpat Asisten Komisioner Amran Dollah mengesahkan kejadian itu dan sedang disiasat. Terdahulu, video rakaman mangsa dicolek yang dirakam melalui televisyen litar tertutup tular di media sosial. Dalam video berdurasi hampir 3 minit itu, 2 daripada suspek telah mengetuk pintu rumah sebelum menarik mangsa ke dalam kereta. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, shopping sakan, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan atau mungkin saja ikut kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakannya dengan Andalusia Travel and Tours, penyucian jiwa di Tanah Suci. Kembali lagi.
Tindakan seorang pekerja aksesori kereta mencuri dan melarikan barang kemas di sebuah kedai emas di Taman Sri Muda Shah Alam semalam mengundang padah apabila dicekuk polis. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, penahanan dilakukan selepas pihaknya menerima maklumat daripada seorang pekerja premis itu pada pukul 1.05 petang. Tambah beliau, suspek yang berusia 34 tahun itu ditangkap dengan bantuan orang ramai dan barang kemas yang dicuri suspek adalah 2 utas rantai dengan nilai kira-kira RM1,500. Sementara itu, suspek ditahan reman 3 hari sehingga Jumaat ini bagi membantu siasatan dan kes diklarifikasi mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. UMNO dan BN masih mengekalkan pendirian untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 secara bersendirian. Itu jawapan Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan ketika ditanya mengenai kenyataan Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang menjelaskan pihaknya bersikap terbuka untuk terus berbincang. Muhammad yang juga pengarah pilihan raya BN menegaskan sama ada keputusan itu bersama atau tidak dengan mana-mana pihak hanya boleh diputuskan menerusi mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. UMNO bukan saya, UMNO parti. So parti kena buat keputusan. Apa saja pandangan saya tak penting. So apa dia yang diputuskan perlu diputus oleh parti. Kerana bukan 1-2 orang yang membuat keputusan dalam parti. Kalau pegang, mati, hidup mati. Kalau pilihan raya, kalah menang. Jadi, perlu bersiap sedia betul-betul. Perlu pastikan segala gerak kerja kita diurus dengan terbaik supaya yang pentingnya nanti adalah kita dapat memenangi pilihan raya yang bakal diadakan. Berita seterusnya. Sultanah Kelantan Nur Diana Petra Abdullah membuat kemunculan pertama di Istana Negeri Kubang Kerian setelah berkenan menerima menghadap rombongan Pertubuhan Kerabat Diraja Kelantan PKPD semalam. Nama Sultanah Nur Diana Petra mula menjadi bualan ramai selepas Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima berkenan dengan mengisytiharkan baginda sebagai Sultanah Kelantan pada 2 Ogos lalu. Menerusi perkongsian unit media pejabat Sultan Kelantan di laman Facebook, rombongan yang terdiri daripada ahli pertubuhan PKPD itu diketuai oleh Presidennya Tengku Ramizan Tengku Abdul Aziz. Dalam hantaran yang sama, Sultanah Nur Diana Petra turut berkenan mengurniakan cenderamata kenangan kepada semua ahli rombongan pada majlis itu. Seorang lelaki yang pernah tular memandu kereta jenis Prodo Myvi dalam keadaan hayal sehingga menyebabkan kemalangan 5 buah kenderaan di Lebuh Raya Utara Selatan didenda RM6,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Rembau di atas 2 pertuduhan berkaitan dadah. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh iaitu Muzir Azmir Abdul Rahim, 28 tahun, didapati memiliki dadah jenis cannabis dengan anggaran berat 2.49 gram. Manakala bagi pertuduhan kedua pula, bertempat di Pejabat Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau, tertuduh didapati telah mengambil dadah jenis berbeza. Magistrate menjatuhkan hukuman denda RM6,000 bagi kedua-dua pertuduhan dan 10 bulan penjara sekiranya gagal membuat pembayaran pertuduhan pertama dan 8 bulan penjara sekiranya gagal membayar bagi pertuduhan kedua. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, shopping sakan, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan atau mungkin saja ikut kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakannya dengan Andalusia Travel and Tours, penyucian jiwa di Tanah Suci. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Lebih 34,000 kediaman yang telah siap dibina tidak terjual atau overhang bagi tempoh separuh pertama 2022. Jumlah tersebut melibatkan nilai keseluruhan sebanyak RM21.7 bilion dengan Johor kekal menjadi penyumbang tertinggi dalam jumlah berkenaan.
Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, situasi overhang bagi Tempoh itu bagaimanapun bertambah baik dengan penurunan marginal bilangan dan nilai setiap 1 pada 7.5% dan 4.6% berbanding separuh kedua 2021. Menurut beliau lagi, data menunjukkan hampir 60% daripada kediaman tidak terjual adalah hartanah kondominium atau pangsepuri yang melibatkan 43% kediaman dalam lingkungan harga lebih daripada RM500,000 seunit. Pelaksanaan dasar pragmatik dan responsif yang ditonjolkan menolak kemungkinan bahawa Malaysia berdepan kemelesetan. Pengerusi Bursa Malaysia Berhad Tan Sri Abdul Wahid Omar memberitahu selain manfaat dasar, Malaysia juga meraih manfaat daripada kepelbagaian struktur ekonomi yang tidak bergantung kepada komoditi semata-mata. Jelas beliau lagi, data 2021 menunjukkan sektor pertanian dan perlombongan hanya menyumbang 14% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Sebaliknya, sektor perkhidmatan dan pembuatan masing-masing menyumbang 57% dan 24.3%. Menyentuh berkaitan institusi perbankan pula, beliau memberitahu Bank Malaysia mempunyai modal yang mantap selain kecairan diuruskan dengan baik dan berkesan oleh Bank Negara Malaysia. Teka-teki pengendali baharu Perak FC akhirnya terjawab selepas bekas pengarah Akademik Moktadar Lim Tiong Kim disahkan memegang jawatan tersebut dengan ikatan kontrak 2 tahun. Pengerusi Perak FC Datuk Seri Abdul Aziz Muhammad Zabidi memberitahu sudah tiba masanya pengurusan menyusun semula pasukan selepas kekalahan berterusan dalam Liga Perlawanan terakhir Liga Perdana. Tiong Kim cukup dikenali sebagai individu yang tegas selain berpengalaman melatih Bayern Munich bawah 19 tahun dan Bologna FC. Beliau akan mula bertugas selepas perlawanan dengan Kuching City FC Sabtu ini. Dalam perkembangan sama, jurulatih semasa Yusri Ceklah akan diberi tanggungjawab baharu untuk membangunkan skuad bawah 23 pada musim hadapan. Hari ini, negara dikejutkan dengan kehilangan permata seni yang merupakan penyanyi dan pelakon era 80-an, Aman Shah Abu Kasim yang meninggal dunia pada usia 68 tahun di Institut Cantung Negara petang tadi. Allahyarham meninggal dunia kira-kira pukul 2.20 petang akibat komplikasi jantung selepas menjalani pembedahan malam tadi. Berita mendukacitakan itu disahkan pembantu peribadi adik Allahyarham Amiruddin Mokhtar. Sebagai penutup 15 minit MMTV, hari ini saksikan laporan cuaca esok, Khamis 15 September 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Alwani Zafira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Media Mulia Sendang Berhad. Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi putusan Malaysia dan juga Kosmo. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Orang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Boleh dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Utusan Online dan Kosmo Online.